Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 6. Pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan uji diri bagi tajuk nombor bulat, pecahan dan peratus. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 138. Kita akan sama-sama menjawab soalan 18 hingga 23. Soalan 18. Hitung harga kos peti sejuk berdasarkan jadual di atas. Baiklah, di sini ialah gambar peti sejuk yang mana terdapat harga jual iaitu RM3,195. Kemudian jadual ini menunjukkan kerugian ataupun rugi iaitu RM218. Jadi soalan ini kata kuncinya menghendaki kita menjawab atau mengenal pasti harga kos. Okey, dalam sesuatu perniagaan kita ada rugi ataupun ada untung. Okey, jadi macam manakah menentukan sesuatu barang itu rugi atau untung? Okey, kalau soalan ini dinyatakan rugi, jadi kita kena tulis dulu rugi itu macam mana boleh jadi rugi. Okey, jadi kita boleh tulis rugi bersamaan harga harga kos lebih tinggi dari harga jual. Okey, maksudnya lebih tinggi itu maksudnya lebih besar lah lebih tinggi ataupun lebih banyak, macam tu lebih faham Okey, jadi kalau kita lihat sini harganya ialah 3195, 3195. Jadi harga kos ini ialah harga kos. Cikgu tak tulis harga. Ni harga kos lebih tinggi, ini ialah jual. Jadi harga kos ni lebih tinggi daripada ni. Kalau kita lihat kepada jawapan ini rendah daripada 3195, jadi kita boleh buang Okey, juga 3183 pun sama. Jadi kebarangkaliannya ialah C atau D. Jadi macam mana nak dapat lebih daripada 3195 dengan 218 ni? Apakah kaitan dia? Okey, kita akan tambah. Okey, bila kita akan tambah dia akan jadi lebih besar ataupun lebih tinggi. Okey. Jadi kita tulis semula RM, mata wang kena ada. Okay, kemudian kita tulis 3,195. Kemudian kita tambah dengan yang rugi itu, iaitu 218. Jadi kita tambah 218. Okay, kita dapat nilainya ialah 5 tambah 8, 13. 9 tambah 1, 10, tambah 1, 11. 1 dekat bawah, 1 dekat atas. 2 tambah 2, 4. Kemudian ini 3. Okay, jadi inilah dia harga kos untuk peti sejuk tu, iaitu RM3,413. Bila harga kos lebih tinggi, jadi soalan ini dinyatakan sini rugi 218. Perbezaannya Jadi kat sini C dan D kita akan dapat jawapannya D. Maka itulah dia cara-cara menjawab soalan 18. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 19. 2,1 juta tolak, kita tak tahu nilai dalam ni, kotak kosong, darab 4 bersamaan 1/2 juta. Okey, kat sini apakah nilai di dalam petak ni? Okey, jawapan dinyatakan dalam bentuk pecahan juta. Okey, jadi cikgu cadangkan kita tukarkan jawapan ini semua kepada nombor bulat ataupun perpuluhan juta, sebutan perpuluhan juta untuk lebih faham. Tapi untuk lagi faham, cikgu rasa kita buat dalam nombor bulat. Bila kita tukar nombor bulat, nanti kita akan faham. Okey, contohnya 2,1 juta ni kita akan tulis 2,100,000. Okey, jadi 2,100,000 tolak berapa darab 4 sama dengan 500,000. Okey, 1/2 ni ialah 500,000. Okey, kita tulis dulu ayat matematik dulu.
So kita tulis 2.100.000. Okey. Kemudian kita tolak nilai yang kita tak tahu. Nanti kita akan darab 4. So jawapan dia ialah 500,000 So ini cikgu tulis kecil je. Okey. Okey, jadi langkah pertama kita boleh buat kaedah cuba-cuba, okey? Maksudnya kita cuba satu-satu nombor baru kita boleh masukkan dan sama ada jawapan dia 500,000 baru boleh Okey, jadi kita nak cuba 1/5 dulu. 1/5 juta ni ialah nilainya ialah 200,000, okey? Jadi bila ada operasi tolak dengan darab, kita akan buat darab dulu. Jadi untuk soalan A, so kita buat A macam ni. Kita buat 500,000, kita darab dulu. Betul. 200,000, 200,000 darab 4 dulu, okey? So tulis ni 200,000. Okay, kita darab 4 dulu. Kita nak cuba jaya. Ini kaedah yang cikgu gunakan ialah cuba jaya. Jadi cikgu cuba satu-satu jawapan. Okay, so kita darab 4 dulu. Kita dapat nilainya 800,000. Okay. So di sini sifar dan 2 kali 4, 8. Okay, jadi apa dia buat sini? 2.1 ni 2.100.000. Kita akan tolak hasil darab ni iaitu 800,000. Okey. Jadi dapat tak jawapan dia 500,000? Okay, so kita salin lagi sekali tapi kena tulis juta pula. 2.100.000. Kita tolak jawapan darab tadi iaitu 800,000. Okay, cikgu rasa tak dapat ni sebab apa? 2 juta. Jawapan nak 800,000 kita cubalah So kita tulis sini sifar 1 tolak 8 tak boleh pinjam jadi 11, 2 jadi 1, 11 tolak 8 3 kemudian 1. Okey, kita dapat jawapan dia 1.300.000 tapi kita nak jawapan dia dalam 500,000, jadi A ini bukan jawapan dia. Okey. Okey. Kita cuba pula B. B ialah 2/5 juta. 2/5 juta ialah 400,000 yang mana cikgu hafal nilai 1/5 ialah 200,000. Kalau 2/5 400,000. Jadi kita cuba jaya sekali lagi iaitu ambil nilai 2/5 ni iaitu 400,000, kita akan darabkan dengan 4. Okey. So kita buat sini pula B 400,000 kita darabkan dengan 4. Jadi kita akan dapat nilai dia semua ni darab sifar dia jadi sifar 4 kali 4 16. 16 ni 6 ke sini, 1 ke atas. Tapi 1 turun bawah dia jadi 1 juta lah. Okey, 1.600.000. Jadi kita akan tolak daripada hasil jawapan ni daripada dengan 2.1 juta. 2.1 juta ni ialah 2.100.000. So kita tulis sekali lagi, ambil 2.100.000 tolak, okey, jawapan 1.600.000. Okey, sekarang kita tolak. Sifar tolak sifar. 1 tolak 6 tak boleh, pinjam jadi 11. 2 tinggal 1, 11 tolak 6, 5. Okey. Jadi kalau tengok sini jawapan ni 500,000, adakah sama dengan jawapan yang dekat atas ni, 0.5 juta? Okey, maksudnya sama. Ini bermakna kita punya cuba jaya kita dah berjaya. Ini nama dia kita cuba dan cuba akhirnya berjaya. Maksudnya kita dapat B ni jawapannya. Jadi kita dah selesai dah jawab soalan 19 iaitu
Jawapannya ialah 2/5 juta, iaitu 400,000 kan. Inilah maksud cikgu ialah cuba jaya. Jadi untuk menjimatkan masa, C dengan D ni kita tak perlu jawab lah. Tapi takut dua-dua betul pula jawapannya. Tapi kebiasaannya tak lah. Okey, kecuali lah kita ada masa, kita boleh buat sekejap lagi kalau kita sempat. Itu maksud cikgu. Okey, macam benda-benda ni kadang dia peperiksaan, kita mengejar masa. Kalau kita dah dapat jawapan, mengapa kita perlu jawab yang lain pula Okey, kita sambung soalan seterusnya, soalan 20. Antara yang berikut, yang manakah hasilnya 1/12? Antara yang berikut. Jadi, ada banyak soalan kat sini, dia tanya antara yang berikut, yang mana jawapannya ialah, hasil bahaginya ialah 1/12. Ini juga soalan seperti soalan 19, yang manakah kita perlu cuba jaya satu-satu. Kita tak boleh nak agak kena jawab juga Okey, kita lihat. Kalau kita nak cuba A dulu pun boleh, nak cuba yang lain pun boleh kalau kita agak rasa boleh Okey, tapi cikgu beranggapan kita buat yang paling asas, iaitu A dululah Okey, kita buat A. 1/6 bahagi 1/6 pula, sorry 1/2 bahagi 1/6. Kebiasaannya kalau bahagi, cikgu selalu pesan yang mana simbol bahagi ni kita akan tukar jadi darab, kemudian kita terbalikkan nombor di sebelah atau pecahan sebelah. Jadi apakah nombor yang baru? Jadi kita tulis balik, salin balik 1/2 ni. Dah bahagi ni kita akan tukar jadi darab, kemudian kita naikkan 6, kita turunkan 1, dia jadi 6/1. Kemudian kita boleh darab 1/6, 2/1, ataupun kita boleh pemudahkan dahulu, yang mana 2 dengan 6 ni ada dalam CP2. Kita mudahkan, CP2 ini ialah 1 kali 2, 6 ni CP2 dia ialah 3 kali 2. Jadi kita pun darab, atas darab atas, bawah darab bawah, maksudnya 1 darab 3 kita dapat 3, 2 darab 1, 1 darab 1, 1, kita dapat jawapannya 3/1. Kalau 3/1 jawapannya ialah 3. Okey. Jadi adakah hasilnya bahaginya 1/12? Okey, maka jawapannya tidak. Okey. Maka A ini bukan jawapan. Itu maksud cikgu kita cuba pula soalan seterusnya, soalan B. Jawapan B kita kena cuba satu-satu. Kita buat B. Okey, 1/3 bahagi 1/4. 1/3 bahagi 1/4. Seperti biasa, bila jumpa soalan bahagi pecahan, tukarkan bahagi jadi darab, terbalikkan pecahan di sebelah. Jadi apa nombor yang baru? Nombor yang baru ialah 1/3 darab 4/1. Kemudian kita silangkan 1 dengan 1 dah mudah, 3 dengan 4 tak boleh mudah. Bila tak boleh mudah, kita darab atas, bawah darab bawah. Jadi kita dapat jawapannya iaitu 1 kali 4, 4. Semula, 1 kali 4, 4. 3 kali 1, 3. Kita dapat 4/3. 4/3 ini ialah pecahan tak wajar. Dia bersamaan 1/3. Jadi bukan jawapan dia. Kita cuba pula soalan C. 6 bahagi 1/2. Kalau dia 6, dia ialah nombor bulat, kita perkan dengan 1. Maksudnya untuk soalan C ni, kita cuba 6/1. 6. Semula. 6/1 bahagi 1/2. 1/2. Kemudian seperti sebelum ni, kita tukar simbol bahagi jadi darab, kita tukar kedudukan pecahan di sebelah. Jadi apa kita tulis? Nombor depan salin semula, 6/1 darab 2/1. Kemudian kita pemudahkan atas dengan atas,
Maksudnya 6 dengan 1 tak boleh, 1 dengan 2 pun tak boleh. Jadi kita darabkan 6 darab 2 darab atas, bawah darab bawah. 6 darab 2 kita dapat 12. 1 darab 1 kita dapat 1. 12 per 1. Kalau 12 per 1 kita akan jawab sebagai 12. Masih bukan jawapan. Maka kita akan kita kata cuba-cuba, agaknya mungkinlah mungkin aku tak kata betul lagi sebab kita tak kira, mungkin soalan ini D jawapan dia. So untuk membuktikannya lagi, marilah kita cuba soalan D. Jadi B ni pun bukan, C pun bukan. 1/3 bahagi 4. 4 ini ialah nombor bulat. Jadi kalau dia nombor bulat, kita perkan dengan 1. Maka kita akan tulis soalan D. 1/3 bahagi 4/1. 1/3 bahagi 4/1. Itu langkah pertama. Langkah kedua, cikgu punya pecahan ni, cikgu cantikkan sekejap. Semula. 1/3 bahagi 4/1. Langkah kedua, kita akan tukarkan simbol bahagi menjadi darab. Kemudian kita tukarkan kedudukan pecahan di sebelah. Jadi kita salin semula pecahan di depan. 1/3 bahagi kita akan tukar jadi darab. 1 naik atas, 4 turun bawah, dia jadi 1/4. Seterusnya kita akan darabkan atas dengan atas, bawah dengan bawah. Tapi sebelum tu kita lihat boleh pemudah atau tidak. Jadi 1 dengan 4 tak boleh dah, 3 dengan 1 pun tak boleh. Maka kita akan teruskan dengan atas darab atas, bawah darab bawah. Maksudnya ialah 1, kita darab 1, jawapannya 1. 3 kita darab 4, jawapannya 12. Maka kita dapatlah jawapannya 1/12. Jadi, adakah kita dapat hasil bagi 1/12? Jawapannya ya. Maka inilah dia cara-cara menjawab soalan 20, iaitu jawapannya ialah D. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 21. Kira peratusan bagi 1/2 jam daripada 0.4 jam. Bila soalan nak kira peratusan, kita perlu ingat kita punya gambaran ialah perlu didarabkan dengan 100%. Itu yang pertama. Bila 1/2 daripada 0.4, maksudnya kita buat pecahannya 1/2, kemudian daripada tu maksudnya 0.4, jadi kita darabkan dengan 100%. Itu langkah pertama. Sekarang kita gariskan ni. Kemudian kita boleh selesai, kita boleh pemudahkan macam ni. 4 dengan ni pun boleh, atas dengan bawah pun boleh. Kalau 4 atas dengan bawah ni CP3 maksud CP4. Kalau dia bagi 4, dia jadi 0.3. Ini pula ialah 0.1. Jadi dia masih tak selesai. Jadi cara cikgu cadangkan ialah kita cikgu ambil warna lain sekejap. Cikgu cadangkan iaitu kita selesaikan yang depan ni, maksudnya 1/2 bahagi 0.4. Apa maksudnya? Kita tengok sini 1/2 bahagi 0. Bahagi 0.4. Sudah pastilah tidak boleh dibahagi kerana 1/2 ni kita bahagi dengan nombor perpuluhan. Jadi syaratnya ialah nombor nak dibahagi tu kena jadi nombor bulat. Jadi kita gerak ke kanan satu kali, dia jadi 4. Yang ni juga kita gerak satu kali, dia jadi 12. Jadi kita apakah nombor yang baru? Nombor yang baru ialah 12 perpuluhan 0, maksudnya 12.
bahagi 4. Terus kita dapat. Okay, sekarang baru kita boleh bahagikan. Yang tadi tak boleh. Okay, jadi sifar 4, 12 ini ialah berapa kali 4 dapat 12. Okay, sifar 4 ini ialah 3 kali 12. Kita tulis 3. 3 kali 4, 12. Tolak dan selesai. Okay, maka kita boleh potong semua ni. Kita dapat jawapannya iaitu 3. Kemudian apa yang kita akan buat? Kita darabkan 3 dengan 100%. 3 darab 100 dah pasti 300. Kalau buat bentuk lazim macam ni lah kan. 100 kali 3. Mestilah jawapan dia 300. Ada orang dia darab 1 darab 3 je. 3 lah. Tapi tambah 2 sifar 300%. Jadi itulah dia cara-cara menjawab soalan 21 iaitu 300%. Jadi jawapannya ialah mana? Nanti kita tengok jawapannya ialah D, 300%. Okay, inilah dia cara-cara menjawab soalan D. Okay, kita teruskan dengan soalan seterusnya 22. Berapakah perlu ditambah kepada 2 1/2 juta dan sifar perpuluhan sifar 4 juta supaya menjadi 5 juta. Okay. Ini ibarat nombor tak diketahui ataupun anu. Okay? Maksudnya macam ni, dia tanya berapa yang perlu ditambah. Maksudnya ada satu nombor yang kita tak tahu, kita tambahkan dengan 2 1/2 juta. So cikgu tulis UJ je. Tambah sifar perpuluhan sifar 4 juta dan dia menghasilkan jawapan dia 5 juta. Ini maksud dia. Okay. Jadi cara dia ada banyak. Kita boleh buat cuba jaya pun tak apa. Cuba jaya pun boleh juga. Ataupun kita tambah dulu, kemudian 5 juta tolak dengan 2 jawapan ni pun boleh. Okay. Cuma cikgu cadangkan, kita tukarkan pecahan juta ni, sebutan pecahan juta dan juga perpuluhan juta, kita tukar kepada nombor bulat. Okay. Kalau setengah juta 500,000, kalau kita pecah macam ni, asing macam ni, 2 ni ialah 2 juta. Jadi kita dapat sini, nombor yang 2 1/2 juta ni ialah 2,500,000. Manakala kalau dia perpuluhan juta, kita letak J atas ni. Ni letak RR, ini ialah PR, maksudnya 10,000. Jadi kita terus dapat sini ialah 40,000. Maksudnya macam ni. Jawapan dia 5 juta ni 5 juta macam ni lah. 5 juta. Jadi ada banyak cara sebenarnya kelas. So cikgu tunjuk satu saja iaitu kita tambahkan 2 ni dulu. 2,500,000 dengan 40,000. Kemudian ditolak daripada 5 juta. So kita buat cara yang cikgu cakap tadi. Tambah dulu 2,500,000. Sebab kalau kita nak cuba jaya, kita kena cuba satu-satu kan. Dia penatlah sikit. Baik kita tambah saja. Tambah 40,000. Tapi ini tidak popular lah. Jalan kerja ni, dia penat sikit. So kita tambah. Dapat jawapannya. Sifar 4, 5 dan 2. Jadi nak tahu nombor satu lagi, 5 juta tolak jawapan ni. So ambil 5 juta pula. 5 juta tolak 2,540,000. Kita akan dapat jawapan dia. Sifar tolak 4 tak boleh pinjam jadi 10. Sifar jadi 9 dan 5 kurang 1 jadi 4. 10 tolak 4, 6. 9 tolak 5, 4. Dan 4 tolak 2, 2. Jadi inilah dia cara-cara menjawab soalan 22 iaitu jawapannya
2,460,000. Jadi yang ada di sini ialah B. Okey, kalau kaedah ni kita terus dapat jawapan. Kalau kaedah cuba jaya, kita kena ambil A tambah 2 nombor ni. Ambil B tambah 2 nombor. Kebetulan B tak apalah kalau sampai D, jadi kita kena buat semua. Macam soalan 20 apa tadi? 20. Kita kena cuba satu-satu. Melainkan kita yakin sangat, kita boleh je ambil satu soalan terus buat secara rawak. Ya, iaitu yang dikatakan cuba jaya. Macam ni pun cuba jaya. Kalau kita nak cuba jaya, tapi cikgu tunjukkan kaedah satu lagi lah. Yang mana cikgu yakin kita faham 2 nombor ni, kita tambah, tolak daripada 5, dapat depan. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 23. 9 per 10 juta tolak sifar perpuluhan 45 juta tambah nombor dalam kurungan ni bersamaan 324,000. Itu dia. Jadi ditanya apakah nilai dalam kotak. Okey, ini ialah operasi bergabung melibatkan tambah dan tolak dan kurungan. Jadi kita akan gunakan rumus ku bada tato. Sekejap, cikgu buka huruf. Okey, kita tulis ku, ba atau da, kemudian ta atau to. Okey, jadi untuk soalan ni kita kena tumpukan dulu yang ada ku. Ku tu apa dia sebenarnya cikgu? Ku tu ialah kurungan. Kemudian kita barulah jawab bahagi atau darab. Tak ada kan? Kemudian barulah tambah atau tolak. Jadi dalam soalan ni kita kena tambah dahulu. Kemudian jawapan dia baru ditolak daripada 9 per 10 juta. Okey. Langkah seterusnya, kita tukarkan semua nombor ni kepada nombor bulat. Itu lebih faham. Kalau dia per 10, nilai 1 per 10, 100,000. Oleh kerana nombor atas ni 9, jadi dia ialah 900,000. Okey. Jadi kita tulis sini 900,000. Kita akan tolak hasil tambah bagi 450,000. Tambah nombor yang kita tak tahu nanti. Okey, dan jawapannya ialah 300. Tak ada sama dengan. Jawapan dia ialah 324,000. Okey, sekarang kita akan buat cuba jaya. Kita boleh masukkan. Tapi sebelum kita cuba jaya, kita boleh singkirkan 9 juta ringan ni. Kita boleh selesaikan yang ujung ni. Kita tolak dulu. Okey, kita tolak ni, nanti kita tolak lagi sekali. Okey. Okey, kita akan lakukan penolakan dahulu. Tetapi sebelum tu 9 per 10 juta ni 900,000. Okey, minta maaf cikgu silap di situ, iaitu 900,000, bukan 9 juta. Okey, jadi kita tulis sini 900,000. 1, 2, lepas tu 1, 2, 3. Kita padam yang tengah. Okey, ni baru betul. 900,000 kita akan tolak dengan 324,000 dulu. Nanti kita dapat tengah-tengah ni. Okey, jadi kita buat 900,000 tolak, kita tolak yang ujung ni dulu. Dia macam 6 tolak berapa? Jawapan dia 2. Jadi nak tahu dalam ni kita kena tolak. Tolak 6 tolak 2, kita dapat jawapan dia yang dalam ni ialah 4. Okey, jadi kita nak tolak dulu. Memang kita tahu ni satu nombor, yang satu nombor kita tak tahu, kita kena tolak dulu. Okey. Jadi sebab itulah cikgu tolakkan 900,000 dengan 324,000. Okay, so kita tolak 3, 2, 4, sifar, sifar, sifar.
Okay, jadi kita dapat jawapannya. Ups, cantik. Sifar ni betulkan sikit. Okay, so semua nombor ni sifar tolak 4 tak boleh, pinjam jadi 10, sifar jadi 9 dan 9 ni tinggal jadi 8. 10 tolak 4, 6, 9 tolak 2, 7, 8 tolak 3, 5. Okay, maksudnya apa kat sini? Maksudnya kita dah selesaikan ni, maksudnya 576,000. Okay, cikgu tulis lagi sekali supaya awak nampak. 576,000 sama dengan nombor 4 atau 50,000 tambah tak tahu. Jadi macam mana nak dapat nombor tak tahu ni? Okay, apa kaitan dia? Kali ni kita tolak lagi sekali. Itu cikgu cakap tadi, kita tolak 2 kali tadi. Kita tolak ni pula, tolak satu kali lagi. Jadi kita ambil lagi sekali 576, sifar. 576, sifar. Kita tolak 450,000. Okay. Jadi semua ni sifar ni akan jadi sifar sebab dia tolak nombor yang sama. 6 tolak sifar 6, 7 tolak 5, 7 tolak 5, 2, 5 tolak 4, 1. Jadi nombor dalam kotak ni ialah 126. Okey. 126,000. 126,000. Okey, cuba kita masukkan sini. Maksudnya 450,000 tambah 126 sifar. Lepas tu 9 juta tolak ni dapat 324. Okey. Jadi inilah dia cara-cara menjawab soalan 23, iaitu jawapannya ialah C. Okey. Jawapan dia C. Okay, itulah dia cara-cara menjawab soalan 23. Tapi kalau kita nak cuba pun boleh cuba jaya. Mari kita cikgu tunjuk macam mana cara cuba jaya, iaitu kejap cikgu copy dulu. Cikgu copy file. Okey. Cikgu padamkan sebahagian. Okey, ni. Kita dah tahu jawapan dia 126,000. Cuma cikgu nak tunjuk kalau kita cuba jaya. So, kita ambil nombor ni, kita tambah 126. Kita buat selesaikan nombor dalam kurungan dulu. Jadi, kita buat 450,000. Kita tambah, kita dah tahu 126. 126. Jadi kita dapat nak jawapannya, iaitu sifar 675. Okey. Jadi 900 tolak ni, nombor ni tolak sini. Jadi kita tulis lagi sekali 900,000 tolak 576 sifar. Jadi kita dapat jawapannya sifar. Sifar tolak 6 tak boleh, pinjam jadi 10, sifar jadi 9, 9 jadi 8. 10 tolak 6, 4, 9 tolak 7, 2, 8 tolak 3, 8 tolak 5, 3. Jadi betul. Sama. Jadi kita cuba nombor yang betul lah. Cuba jaya, iaitu
126,000. Maka sebab itulah cikgu cakap tadi, jawapan yang kita akan dapat iaitu C, iaitu 126,000. Maka dengan itu tamatlah sudah latihan kita pada hari ini untuk tajuk uji diri, untuk tajuk nombor bulat, pecahan dan peratus bagi muka surat 138 untuk nombor 18 hingga 23. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang tak baik itu daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri, dan cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu, terima kasih dan jumpa lagi.